Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ni aku nak bawa pasal apa ni? Pasal Cikgu Bat ni. Kan? Dia punya gundah gulana, dia punya penipuan dia punya konspirasi daripada Cikgu Bat ni, dia punya adu domba dia nak wujudkan perpecahan, dia nak takut-takutkan rakyat daripada pihak Cikgu Bat ni. Aku akan bawa ucapan Cikgu Bat ni. Allahu Akbar, sangat-sangat dia ini di luar kotak. Di luar kotak kan bro. Kalau macam dia nak buat persempadanan antara parlimen ke parlimen, bro, bukan hari ni bro. Kalau betul-betul nak buat, dah lama dah diusulkan, tapi belum lagi, hanya di dalam perancangan. Tapi kena ingatlah, di dalam satu-satu parlimen tu dia akan pecah dua saja kan, sebab apa? Parlimen tu terlalu besar. Tapi Cikgu Bat ni dia menggunakan alasan ini untuk nak mengadu dombakan rakyat, untuk nak menakut-nakutkan rakyat, untuk menipu rakyat. Itulah kerja-kerja Cikgu Bat. Hari-hari keluarkan fitnah, hari-hari menipu, hari-hari menipu untuk apa? Untuk nak alihkan pandangan rakyat ataupun untuk nak alihkan sokongan rakyat kepada pihak mereka. Kononnya mereka lah yang paling membela rakyat, yang terpaling membela rakyat, sehingga kan dia boleh kaitkan dengan Singapura. Sekejap aku akan bawa ucapan dia dan dibidas oleh Wan Mahusin. Inilah asal hampa boleh dengar lah, penipuan demi penipuan. Apa jenis ni? Apa jenis pimpinan Islam ni? Apa jenis perjuangan Islam ni puak-puak ni bawa? Sangat-sangat memalukan pada aku. Apa jenis ni? Orang Cina duk gelak aja dekat kita. Orang India pun gelak aja dekat kita, bangsa-bangsa Melayu ni. Tambah-tambah rakyat Sabah dan Sarawak duk gelak aja. Cuba tengok Melayu punya perangai, Melayu punya adu domba, Melayu seorang Melayu untuk nak mewujudkan perpecahan. Kan? Depa duk kata Melayu berpecah. Kan? Melayu tertindas. Padahal Melayu tak berpecah pun. Melayu tak berpecah. Hanya Melayu tak undi hampa aja. Melayu tak undi hampa. Melayu hanya segelintir saja yang undi hampa. Dan selebihnya Melayu tak undi hampa. Sebab kami tahu, dan orang Melayu hak lain pun tahu, hampa hanya menunggang agama, hanya hampa nakkan kuasa, hanya hampa nakkan kedudukan, dan hanya hampa nak tempat saja. Tapi hasil tak ada. Hampa tak buat perubahan. Ni PAS dah perintah 30 tahun lebih dekat Kelantan. Apakah perubahan? Apakah pembangunan? Apakah kejayaan? Tak ada, geng. Apakah yang boleh membanggakan di negeri Kelantan tu? Tak ada satu habuk pun tak ada. Kan? Tapi hampa nak sangat berkuasa. Padahal hampa boleh tengok baru ni aku ada buat satu video, ahli-ahli parlimen PAS dia buta ekonomi, tak tahu soal-soal ekonomi, tapi nakkan kuasa. Macam mana hang nak memerintah Malaysia tapi hang tak ada ilmu basic untuk ekonomi, pemerintahan, memerintah, mengurus, hampa tak ada. Semua mengharapkan penjawab awam. Kan? Kita memerlukan orang yang berilmu, orang yang ada basic, orang yang hebat, orang yang boleh memerintah, orang yang layak mengurus, dan dia boleh buat reform, dia boleh buat perubahan. Tapi daripada pihak-pihak hampa tak ada, geng. Malu, geng. Bangsa-bangsa Cina duk gelak aja kepada kita, duduk senyum seneh. Cuba tengok ni, perangai-perangai ni, puak-puak ni. And huduh ya amat. Dan jujur aku cakap, last, jangan jadi dajjal kecil. Sebelum dajjal keluar di atas muka bumi ni, puak-puak PAS ni, mereka dah jadi dajjal. Mereka dah buat kerja-kerja dajjal. And dajjal dia akan adu domba rakyat. Dia akan, bukan rakyat, manusia ni, dia akan adu domba manusia. Dia akan fitnah manusia. And tapi perbuatan tu dah dibuat oleh parti-parti PAS ni. And sebelum dajjal keluar lagi, mereka dah buat kerja-kerja dajjal. Dan apabila dajjal keluar, nanti senang je dajjal nak buat kerja. Jadi jangan jadi dajjal kecil dengan menjadi ejen penyebar fitnah dan berita tidak pasti. So jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Cikgu Bat dan direspon oleh Wan Mahusin. Saudara, bayangkan kalau dia perkenalkan polisi 100,000 baru boleh jadi kawasan parlimen. Kerana pengundi ramai 100,000 baru boleh jadi kawasan parlimen. Kita akan hilang Larut, kita akan hilang Sabak Bernam, kita akan hilang Tanjung Karang, yang semua kawasan Melayu ini kadar pengundinya di bawah 100,000, saudara.
Dalam keadaan dia bertambah banyak, kita berkurang banyak. Dan pada ketika itu, Singapura sedang mengalami krisis, saudara, krisis tenaga, krisis kawasan, krisis macam-macam krisis. Mereka nak berkembang, kawasan dah terhad. Saudara, kalau ada satu tangan menghulur kepada Singapura, apabila dia menguasai 2/3 dalam parlimen, dia tak perlukan lagi UMNO, dia tak perlu UMNO. Mereka boleh perintah sendiri, mereka pelawa Singapura masuk dengan 80 kursi parlimen. Apa akan jadi kepada kita? Maka apabila saya minta maaf kalau saya menggunakan perumpamaan yang kurang hajar, tapi kita nak solat Jumaat, kita tunggu Bilal dan Khatib masuk berpegangan tangan, kerana Bilal dan Khatib pasangan suami isteri. Sebab apa? Semua benda dah boleh buat. Sebab apa? Mereka menguasai 2/3. Itulah signifikannya, saudara, kita pertahankan undang-undang syariah, kita pertahankan semua yang mereka cucut dan halang satu persatu. Allahu Akbar. Apa jenis manusia? Mengucap Cikgu Bar. Mengucap. Istighfar banyak-banyak Cikgu Bar. Berhentilah dengan budaya fitnah, adu domba, hasutan ini. Menggunakan alasan Melayu tergugat, Islam tergugat, sedangkan kamu tidak berpegang kepada Islam yang sebenar, menggunakan fitnah dan adu domba. Kamu yang menggugatkan kedudukan Islam. Kamu sendiri yang menggugatkan kedudukan Melayu. Yes. Pemimpin-pemimpin PAS sendiri pergi berjumpa dengan kepimpinan Singapura. Membuat hubungan, mendapatkan ilmu pengetahuan. Hari ini, saudara, dia menakut-nakutkan seolah-olah negara kita ini akan bersama dengan Singapura. Singapura akan menyertai Malaysia semula. Allahu Akbar. Kamu telah pun menidakkan kedudukan Majlis Raja-Raja dan Duli yang di Pertuan Agong. Kamu ingat benda ini mudah-mudah. Apa jenis Boleh manusia, panggil mudah-mudah negara untuk menyertai negara lain, membentuk sebuah negara yang baru. Allahu Akbar. Kalau begitu, baik ambil Israel. Baik ambil negara-negara Rusia. Negara-negara yang ada kelengkapan perang. Baik kita join Amerika. Baik kita join Sepanyol. Kenapa kita nak join Singapura? Fikir logik lah. Cuba fikir logik Cikgu Bat dan penyokong-penyokong. Negara kita sudah merdeka. Kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan orang-orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan telah termaktub di dalam perlembagaan. Kalau ikut kepada sejarah ini, sejarah siapa yang menentang perlembagaan, tidak lain tidak bukan parti PAS yang sekarang ini bersama dengan Cikgu Bat. Yes. Yang menentang perlembagaan, yang kata perlembagaan ini perlembagaan penjajah, yang kata perlembagaan ini perlembagaan sekular. Yang ingin menentang perlembagaan walaupun dalam perlembagaan adanya Islam sebagai agama persekutuan. Siapa Cikgu Bat? Kenapa undang-undang syariah di Malaysia ini boleh dilaksanakan? Kenapa Cikgu Bat? Kerana Islam sebagai agama persekutuan. Raja Melayu masih lagi ada dan kuat, berdaulat, yang kita jaga sampai hari ini Cikgu Bat. Yes. Fikir dengan otak Cikgu Bat. Jangan kerana kamu ini leka dengan politik nak jawatan, kerana kamu dibayar ataupun kamu diberikan sesuatu di dalam perjuangan politik sehingga kamu menggadaikan maruah kita sebagai orang Melayu Islam. Cakap berdegar-degar sayangkan kepada agama, sayangkan kepada bangsa. Bangsa kita tidak mengajar tentang hasut menghasut. Agama kita tidak ajar tentang fitnah ni. Agama kita tidak membenarkan fitnah. Cikgu Bat, fikir logik Cikgu Bat. Sebelum fikir kita logik, nak mengeluarkan kenyataan, tenung, lihat, kaji. Kalaulah benar
Saya selaku Perdana Menteri rasa tercabar, rasa tergugat dengan kedudukan ahli parlimen pada hari ini. Kenapa nak ambil Singapura yang kecil? Kalau 80 kursi bagi saya tu kecil. Alang-alang kita nak ambil negara untuk menyertai negara kita Malaysia, ambil negara yang berkuasa besar. Ambil China terus. Yes. Minta Itu China masalah. datang jadi sebuah negara di Malaysia ini. Baik begitu, lebih banyak kursi lagi. Ya, betul. Allah Cikgu Bat, bertaubat Cikgu Bat. Istighfar banyak-banyak. Jangan kerana mulut kamu badan binasa. Kerana mulut badan binasa, kerana mulut hati terasa kan. Sangat-sangat tak masuk akal kan. Dia duk itulah kan. Mentaliti manusia, mentaliti cerita apa. Depa duk perburukkan Singapura ni kau-kaunya. Depa duk buat kata syiar Islam dekat Singapura ni tak ada kan. Sedangkan dekat Singapura ada menteri agama dia. Masjid-masjid dia bukan mewah lagi. Malah ni cuba hampa bayangkan sewaktu ada satu, kalau hampa rasa aku ada buat satu video buat reaction terhadap Singapura, hampa masuk kat playlist aku, hampa search Masjid Singapura, aku ada buat satu reaction orang Singapura sendiri yang meluahkan perasaan, yang menceritakan perkara yang sebenar. Syiar Islam dekat Singapura lagi hebat nak abang pergi kat hampa. Sehingga kan ada satu kes masjid tu depa nak robohkan, depa nak bina baru, dan kerajaan Singapura bagi satu tapak untuk masjid sementara. Dan bayangkan tapak tu dalam masa satu tahun untuk proses pembinaan baru, kerajaan Singapura hanya bagi sewa RM1 setiap bulan. Kira tengok, RM1 kan. Kerajaan Singapura duk tak tekan pun orang-orang Islam dekat Singapura, sebab mereka tahu Singapura ada rakyat yang asli dia, yang betul-betul menetap dekat Singapura daripada dulu. Jadi kalau aku nak cerita pasal Singapura ni panjang lah abang pergi kat hampa. Aku boleh cerita sebab Singapura ni adalah satu wilayah seperti mana Sabah dan juga Sarawak. Bila wilayah ni anytime depa boleh desak depa nak keluar, dan depa boleh desak depa nak depa nak bersama. Tapi apabila Singapura memang dah bersama dengan Malaysia dan tiba-tiba depa desak dan pimpinan Melayu yang keluarkan Singapura daripada kerajaan Malaysia, so Singapura dia dah dapat bina ekonomi dan bina negara dia lebih maju, lebih hebat, lebih berkembang berlipat kali ganda daripada Malaysia. Kita boleh tengok dengan kekukuhan sistem ekonomi mereka, hampa boleh tengok mata wang mereka. Kukuh ke tak? Ya, kukuh ke ataupun duk tak kukuh. Dalam mana ekonomi dia, import ekspor dia, berapa banyak kilang dia tu dah ada di dalam Malaysia, di Penang, dekat Selangor, dekat semua rata Malaysia ni ada kilang-kilang Singapura. Jadi kita nak perburukkan Singapura ni, pada aku kira macam tak masuk akal ya. Dengan baru ni, dengan Mastura, Lee Mastura, nama dia Lee Mastura, dia buat fitnah terhadap Lim Guai Eng, Lim Kit Siang, Batu Anthony Loke kepada ahli parlimen seputih kan. Orang kata mereka ni sepupu sepapat. Nanti aku akan buat satu lagi video sebab aku dah simpan reaction manusia, rakyat-rakyat, penyokong-penyokong Pakatan Harapan terhadap Mastura ni, Lee Mastura, nama penuh dia kan. Orang pun pakat-pakat tambah Lee Mastura. Jadi aku nak abang ambil gambar depa sanggup keluarkan satu-satu kenyataan demi nak viralkan isu-isu hak yang depa bawa, demi untuk nak menutup masalah-masalah yang ada di dalam parti depa kan. Apa yang masalah yang ada di dalam Perikatan Nasional dan apa masalah yang ada di dalam Parti Bersatu dan Parti PAS ni. Sekarang ni perpecahan demi perpecahan sedang berlaku. Hampa boleh tengok bertalu-talu ahli-ahli parlimen PAS dan ahli parlimen Perikatan Nasional dah bagi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengiktiraf Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. So aku nak bawa dengan hampa, seorang sahabat ni menceritakan soal perpecahan yang berlaku di dalam Parti Bersatu, yang berlaku di dalam Perikatan Nasional. Dan mereka pun macam PAS pun dia dah buat dah sumpah taklid dia yang terbaru, tapi dia tak sertakan sekali sumpah taklid tu dengan cerai kan, dengan cerai bini talak 3. Cuba apa tengok bodoh ke tak bodoh ni kan. Terlalu taksub macam dia nak ahli-ahli parlimen ni walak dengan parti dia, sehingga kan sebelum ni dia gunakan isteri sebagai tunggangan politik kan. Hampa boleh tengok apa hak yang macam contoh, kalau macam
Okey, kalau macam dia melompat ataupun dia dipecat ke ataupun dia meninggalkan parti PAS, dia wajib ceraikan isteri dia dengan talak 3. Cuba apa tengok, bini dia tak ada kena mengena apa dengan politik, tahu-tahu menjadi bangsa politik. Untuk ahli-ahli parlimen PAS ni, kalau hampa pun tinggalkan PAS tak berdosa pun, sebab ini parti politik, ini bukan agama geng, ini parti politik. Jadi jom aku nak bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Roh Hazam soal Azmin Ali, Peja, lepas tu Hamzah ni gila dok nak jadi presiden, ahli parlimen bersatu tidak dibantu, akak umbi hilang keyakinan. Jom sama-sama kita dengar. Jabatan Meteorologi beritahu musim tengkujuh akan bermula besok, hari Sabtu. Tapi Jabatan Konspirasi beritahu remote dah lama ada dalam satu. Macam pantun pula. Ya, ini orang aku ambil dekat X. Dia orang tulis ni kan. Tapi apa yang dia tulis ni memang tengah hot tau. Contoh macam Azmin Ali mula buat hal. Malam tadi dengar khabar ada mesyuarat tergempar. Mahyadin panggil kan. Azmin tak datang. Azmin dah memang buat hal dah lama tak datang mesyuarat tu. Peja ada buat movement. Apa movement nak terbalikkan apa ke apa, wallahualam, mungkin dia bersama dengan Hamzah. Sebab Hamzah dikatakan Hamzah kat sini dikata Hamzah nak jadi presiden kan. Dan dia punya rumusan je lah Hamzah nak ambil alih bersatu. Atau dekat dalam berita yang lain lah. Satu sumber lain aku baca lah kan? Tapi semua dekat X lah kau pergi baca. Kemudian ahli parlimen bersatu tak dibantu parti sendiri. Dan dia orang mula terhilan dengan perangai PAS. Sebab tu mungkinlah sebab tu ahli parlimen bersatu 5 orang dah bagi sokongan kat PMX. Hai apa dah jadi ni? Alamak, Jahanam. Akau hilang keyakinan. Ni dah lama dah berlaku. Sebab kat bersatu memang dia tak ada akaumbi. Dia orang memang tunggang. Dia orang fikir dia orang dapat tunggang PAS. Sebenarnya PAS yang tunggang dia orang tak perasan. Bersatu memang betul-betul dah hilang akaumbi tau. Kalau dekat Kota Melaka, pejabat Kota Melaka tu korang nampak sabuk kemim besar kat luar kan. Opis kat dalam tu dah kena ambil alih dah. Betul. Dah tak ada apa dah kat belakang tu. Signboard je kat luar. Bila majlis nak ambil tindakan pun Allahualam. Dah tak ada. Dan dominasi PAS dalam PN, yes. PAS dia dengar khabar, PAS yang control everything. Even ada perkara dekat dalam satu pun PAS dah mula control. Begitu besar je pengaruh PAS. Nah tu aku cakap tadi, mula-mula bersatu fikir dia dapat tunggang PAS. Dia tak tahu PAS ni kaki tunggang. Macam-macam dia tunggang. UMNO pun pernah kena tunggang dengan dia dulu, kita tahu. Hai, kau rasa macam mana? Okey geng, kita boleh tengok kan. Dia ni lah, depa nak tutupkan kesalahan depa ataupun kelemahan depa, kehancuran parti depa, tapi dengan depa mengadakan isu-isu lain, fitnah-fitnah lain kan, untuk apa? Dia nak alihkan perhatian rakyat. Itulah orang kata strategi politik, strategi ahli-ahli parlimen untuk nak menutup keburukan depa. Padahal kita boleh tengok Azmin Ali diam membisu, dan Cikgu Bat kalau hampa tengok dekat Twitter memang dah banyak kali dia hentam Azmin Ali. Dan dia hentam juga Peja. Pasal dia Peja kan hari tu kan mewakili Tambun. Dia duk tuduh kata Peja ni ada apa, dia nak alihkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Kita boleh tengoklah bibit perpecahan dia. Depa ni nak ambil gambar, depa sanggup buat apa saja untuk nak dapat kuasa, untuk depa nak dapatkan kemenangan lah kononnya. Konon depa nak dapat tempat, depa akan buat apa saja demi kuasa. Kalau tak dapat depa akan usaha sehingga dapat kan. Jadi itulah jalan-jalan untuk parti PAS ni untuk berkuasa kan. Jalan cara untuk PAS jadi kerajaan pusat adalah dengan jalan khianat sahaja. Jalan lain Allah takkan izinkan, sebab Allah pun tahu. Kita rakyat biasa pun kita nampak PAS ni tunggang agama. PAS ni tunggang agama demi nak dapat tempat, demi nak dapat undi, demi nak dapat kedudukan. Kan Allah lagi mengetahui hati-hati manusia ni, ahli-ahli parlimen PAS ni, tambah-tambah hati jiwa hadiawang. Sebab depa duk tunggang agama. Kan duk tunggang kita akan buat tu, buat ni, buat macam-macam. Tapi apabila berkuasa tak buat pun. Tak buat pun. Nampak tengok 33 bulan apa yang mereka buat di bawah pemerintahan mereka. Dan Menteri Undang-Undang di bawah parti PAS. Kan? Inilah kegagalan dan kelemahan, kelecehan parti-parti PAS ni. Duk sembang itu, duk sembang ini padahal tak buat apa pun. Mustahil lah kalau mereka berkuasa. Sebab negara kita dah negara Islam, babe. Kan? Anak kita
anak-anak kita yang lahir daripada perut pun tetap agama Islam dah. Kan? Tak ada waktu baby lahir tu tanya, baby, hang nak agama apa? Kristian ke Islam? Baby pun, Islam. Boleh cakap kecil-kecil pun dia macam dah pilih. No, tak ada. Tak berlaku pun semua tu. Berbeza dengan India. India, baby tu, budak tu dia beranak waktu umur 18 dia boleh pilih dia nak agama apa. Kan? Itu dekat India. Dekat negara India. Di Malaysia tak berlaku. Hang mak bapak hang tu Islam, anak hang automatik Islam. Samalah dengan bangsa-bangsa lain macam agama lain, dia India ke Cina ke, kalau dia tu India, Cina, dia beranak, bila dia lahir, baby tu lahir, dia automatik jadi Cina juga ataupun jadi India juga. Jadi hampa boleh tengok kan. Cikgu Bat dia duk kata tadi, LGBT, Tok Imam dengan Bilal dengan siap duk pegang tangan masuk ke dalam masjid. Dah berlaku kah kita nak tanya ni? Cikgu Bat, dah berlaku kah? Adakah pernah berlaku? Kan? Jadi malulah geng. Politik sampah yang macam ni kan. Dan tengok Parti Bersatu pun dah huru-hara, depa sesama depa pun depa dah berpecah, depa dah huru-hara, depa dah bermasalah kan. Jadi itulah, kalau boleh jangan percaya, abaikan depa, komen, kritik depa, hentam hampa. Aku punya video satu, aku hentam Ratu Naga geng. Aku hentam Ratu Naga. Video tu dah dekat-dekat 50k view. Aku tak tahu lah, video ni kat YouTube ni tak tahu lah. Boleh pi kan 50k view. Dekat TikTok aku boleh dapat 50k view lebih. And ada satu lagi video aku hentam Dr. Mastura, aku boleh dapat dekat-dekat 100,000 view dah. Jadi kena hentam lah, alhamdulillah lah. TikTok dia ada bagi FYP view yang tinggi, dia macam dapat algoritma. Aku harap dekat YouTube ni pun dapat algoritma dan boleh berkongsi dengan semua orang. Inilah masalah perpecahan di dalam Parti Bersatu, Parti PAS, Perikatan Nasional. Demi nak menutup perpecahan mereka adakan fitnah, mereka menipu, adu domba, buat tuduhan jahat macam-macam. Padahal mustahil lah geng, dia nak berlaku. Kita ada raja-raja Melayu weh. Nak buat apa-apa pun takkan boleh berlaku, takkan boleh jadi selagi raja-raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong bersetuju. Kita perlu persetujuan Perdana Menteri, Kabinet, Ahli Parlimen, barulah akan dibawa kepada ahli Raja-Raja Melayu dan barulah last sekali Yang di-Pertuan Agong yang akan meluluskan kalau semua terima sokongan. So inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak antuk hang. Assalamualaikum.